negeri Syria sampai sekarang. Kenapa yang Amerika, yang Yahudi cukup takut kepada negeri Syria? Saya dah sebut pada tuan-tuan, orang Yahudi pun baca juga hadis. Kadang-kadang orang Yahudi mengkaji hadis lebih daripada kita lagi. Mereka hafal hadis lebih daripada kita lagi. Nabi dah sebut dalam hadis ini, nak tengok bangsa Arab berjaya atau tidak, tengok kepada Syria. Berjaya Syria, berjayalah negara Arab. Kalau rosak negara Syria, rosaklah negara Arab. Sebab itu negara Syria ini sampai sekarang dibuatkan tekanan demi tekanan. Sebab dia menentukan survival orang-orang Arab itu. Selagi mana Syria itu tidur, maka nyenyak tidurlah bangsa Arab. Bila orang Syria bangun, maka orang Arab pun akan bangun. Maka untuk menidurkan orang Arab, musuh-musuh Islam mesti menidurkan Syria terlebih dahulu. Maka tanggungjawab umat Islam ialah membangunkan Syria daripada tidur ni, membangunkan Syria daripada lali ni. Bila umat Islam berjaya membangunkan Syria, maka bangsa Arab tidak akan dapat lagi diperkotak-katikkan, ataupun umat Islam tidak lagi diperkotak-katikkan. Baik, dan Nabi kita pun telah memuliakan negeri Syam sebagaimana yang termasyhur di dalam sejarah, dan memuliakan segala penduduk Syria. Dan berkhabar Nabi kepada sahabat-sahabatnya dengan kemuliaan Syam dan penduduknya. Mulialah orang Arab selepas daripada wafat Nabi. Kalau nak tengok orang Arab hebat, kena tengok kehebatan Syria. Sekarang ni tuan-tuan, orang Arab tak hebat. Walaupun mereka kaya dalam dunia, tapi tak hebat. Palestin yang menjadi jiran mereka pun mereka tak dapat tolong. Iraq yang menjadi bangsa Arab, Iran bukan bangsa Arab, Iran bangsa lain. Ya, Iraq itu bangsa Arab, Iraq tu pun tak dapat mereka tolong. Sedangkan kekuatan bangsa Arab cukup hebat bagi pada segi minyak, wang ringgit yang tak terkira banyaknya. Sepatutnya bangsa Arab menjadi bangsa yang paling kuat kerana kekuatan minyak. Kekuatan sesebuah negara bukan tertentu dengan kekuatan tentera semata-mata. Kekuatan sesebuah negara kadang-kadang bergantung kepada beras. Kalau dia tak jual beras, mampus semua orang. Vietnam tak nak jual, Myanmar tak nak jual, Argentina tak nak jual. Nak kata apa? India tak nak jual beras. Sebab itu kekuatan sesebuah negara bukan letak kepada kapal selam ataupun kereta kebal. Tak terletak di situ, kadang-kadang terletak kepada minyak. Tidak bergerak kereta kebal dan tidak bergerak kapal terbang kalau minyak tidak ada. Berpuluh-puluh buah kapal terbang Sukhoi pun, kalau tak ada tuan-tuan minyak, nak bergerak apa? Kalau tak ada beras, lagi tak bergerak. Menung nak makan apa? Sekarang kita disuruh makan ubi. Pulanglah tuan-tuan. Orang dulu suka bagi takut kita, jaga-jaga nanti Jepun datang, kau mau makan ubi. Rupanya tak payah Jepun datang. Sekarang ni pun dah disyorkan makan ubi. Baik, kemudian Nabi berkata, apabila bangsa Arab, apabila binasa ahli Syam hina dan mundur tadi, tak boleh mempertahankan Islam, maka umat Islam Arab pun mundur. Hai Arab, yakni menjadi hina dan mundur pula, dan payah pula mahu beroleh kemuliaan dan kemenangan. Ini satu tanda Nabi sebut. Nabi kata nak tengok berjaya tak berjaya bangsa Arab, tengoklah kepada Syria. Kalau Syria pun leka duk tidur lena ya, selagi itulah. Kita tak nampak pun Syria ni nak bangun. Dia nak bangun tu, dia tengok jam loceng bunyi, dia bangun sat tu, dia tutup jam tu pula, dia tidur balik lah ni. Tak tahu siapa nak pergi kejutkan dia. Dan Nabi kata la tazalu ta'ifatum min ummati mansurin la yadurruhum man khazalahum hatta taqumas sa'ah. Sentiasa juga satu puak daripada umatku
yang akan berkemenangan. La tazalu ta'ifatum min ummati mansurin. Akan ada daripada umat aku, apa zaman sekalipun, mereka ni akan sentiasa menang. La yadurruhum, tak ada siapa boleh menyusahkan mereka. Man khazalahum hatta taqum as-sa'ah, sampailah hari kiamat mereka akan menang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang kedua janji Nabi dalam hadis ini ialah umat Islam yang sentiasa menang. Siapa dia umat Islam yang sentiasa menang walaupun pada hakikatnya kalah? Iaitu golongan yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Golongan ni akan sentiasa menang walaupun nampak pada hakikat kalah. Tuan-tuan, peganglah pada Quran dan hadis. Peganglah pada Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun orang tak suka, walaupun sakit. Nabi kata di akhir zaman, siapa yang pegang Islam ni macam pegang bara api. Kal qabidi alal jamri. Macam kamu genggam bara api. Kal qabidi alal jamri. Jamri itu makna bara. Sebab tu hangat. Cerita pasal dia pun hangat. Kan? Tak faham ya? Tak faham sudah. Kan? Kal qabidi alal jamri. Ya, tentang masalah bara. Jamri ni maknanya bara. Tu jadi cakap tak habis-habis, semua cakap pasal jamri. Pasal apa? Nabi kata Islam ni kalau pegang dia sakit. Walaupun sakit, dengan kita pegangkan bara api itulah dia akan memarakkan api keseluruhannya. Kalau tidak, Islam itu akan padam. Kalau kita biarkan bara itu di atas tanah, dia akan padam dengan sendirinya. Bila api bara dah terpadam, kita nak masak apa? Nak hangatkan badan dengan apa? Nak bagi jadi apa? Sebab itu macam mana pun terpaksalah nak selamatkan bara tu, terpaksa pegang. Pegang pun janji kita boleh bawa tempat yang selamat untuk menghidupkan api, memasak makanan dan sebagainya. Nak pegang Islam itulah sakit, kata Nabi. Nak buat Islam itulah sakit. Nak bercakap pasal Islam itulah sakit. Sakit tuan-tuan. Orang yang ikut Islam ni sempit. Hidup dia sempit. Orang yang berpegang dengan Islam sempit. Sempit. Apa makna sempit? Tuan-tuan pakai macam ini, pi Amerika. Pakai serban, pakai jubah ni, pi Amerika. Agak-agak kena tahan tak tuan-tuan? Boh janggut sikit, nama pula Muhammad Osama, confirm kena tuan-tuan. Boh nama Muhammad pun sempit. Allahu Akbar. Tuan-tuan cuba pakai macam ni, pergi masuk Ampang Point. Pergi masuk tengok. Ada orang nak salam dengan tuan-tuan, semua buka lari, menyuruh dia masuk balik. Dia bertembung dengan kita tu jadi ruang. Orang takut tuan-tuan. Orang pandang lain macam. Cuba orang perempuan berjalan, pakai purdah nampak mata saja. Orang pandang pelik. Budak-budak teriak, pegang kain mak dia, mak takut hantu. Mak dia kata, mak pun takut, dia tak kata apa. Padahal orang Islam tu tuan-tuan, dia jadi pelik dengan Islam sendiri. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban. Islam itu bermula dalam keadaan pelik, dan dekat-dekat kiamat juga Islam itu akan jadi pelik. Jadi pelik tuan-tuan, jadi pelik, jadi gharib, jadi satu benda asing, satu benda yang aneh. Bila sebut Islam saja jadi benda aneh, orang tak suka. Islam ni akan digambarkan sebagai jahat. Islam akan dilabelkan sebagai pengganas. Islam ni menolak kemajuan dan sebagainya. Itu sempit yang pertama. Sempit yang keduanya, kawan tak ada. Siapa yang berpegang pada hukum, kawan tak ada. Orang tak suka. Pi kenuri pun orang tak suka. Pasal dia tegur. Dia tegur, ni apa ni, haram ni. Kena. Tak boleh ni, benda-benda ni macam ni, haram ni. Kalau haram, mari buat apa? Katanya. Kena juga. Tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan nak tegur. Nak tegur macam mana orang pakai rantai? Nak tegur tak tegur? Tak tegur, dia jemput kita kenuri. Berani tuan-tuan cakap, haram.
Laki-laki haram pergi pantai.